Kalau kita nak berkawan, bukan kita ikut cara pakaian kawan kita. Biar kita ada jati diri. Pakaian kita itu, kalau kita berkawan, dia nak meniru pakaian kita. Jangan kawan tu pakai suara sendat-sendat, kita pun ikut sendat-sendat. Maka kita telah kalah dengan kawan. Sepatutnya kita nak tarik kawan jadi baik. Nak tarik kawan ni supaya boleh berzikir. Tapi kita pula ikut dia, dia menyanyi pun kita menyanyi. Maka tak betul. Sebab Allah yang sarankan kita kunu ma'as sadiqin. Bukan kita tenggelam bersama dengan mereka. Sepatutnya mereka yang kita selamatkan daripada tenggelam, kita selamatkan ia ke pantai, kemudian kita bersihkan dia, kita didik dia menjadi orang yang terselamat. Ini peranan. Sebenarnya kita kalau nak kawan nak mengajak sahabat-sahabat ke jalan yang lurus, ataupun kita bersahabat sekadar untuk menunaikan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Sayrus Salikin karangan Al-Arifu Billah Al-Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi membicarakan di tajuk yang berkaitan tentang uzlah. Tujuan beruzlah ini adalah untuk hati kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ulama menyebut la yumkinul usulu ila ma'rifatil usul. Ya, mungkin akan sampai kepada mengetahui yang dasarnya. Wa tanwiril qulub li musyahadatil mahbub, dan menerangkan hati bertujuan musyahadatil mahbub, iaitu musyahadah menyaksikan yang dicintai, iaitu Allah. Takkan sampai seorang itu illa bil khalwati, melainkan dia hanya berkhalwah ataupun beruzlah. Terutama bagi mereka yang hendak benar-benar sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai kepada Allah ini bukan makna dia sampai kepada Allah dengan berbentuk jasad bertemu dengan Allah. Itu mustahil, sebab Allah bukan jirim, bukan jisim.
Sampainya iaitu bila dia beribadat, rasa lazat, rasa seronok, rasa nikmat, rasa gemar beribadat. Kalau waktu penat dapat ibadat, hilang penat gitu. Kalau lapar dapat semayang, hilang lapar. Kita tak sampai tak itu kan? Perut lapar, semayang hilang lapar. Itu tinggi makam. Kita bila lapar, bila semayang lagi lapar, mana kita belum sampai lagi. Bila dahaga dapat membaca, dapat berzikir, menyebut Allah, rasa itulah minuman baginya. Orang dah usul sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberi minum kepadanya, yang disebut dalam istilahnya asyurbu minallah, iaitu minum yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam jilid yang keempat kitab kita ni membicarakan berkaitan tentang wali-wali Allah. Di antaranya Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu ta'ala 40 hari tak makan, tak ada rasa apa dia. Setakat 40 hari 40 malam tak makan dan tak minum pun dia tidak rasa apa. Kenapa? Diberi minum oleh Allah. Sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala, merasakan bahawa baru rasa 2 jam baru berzikir, tapi sebenarnya dah lama dah berzikir. Hampir dah sebulan dah berzikir, hampir sebulan dah semayang, tak ada rasa lapar, tak ada rasa haus, kerana telah diberi minum oleh Allah. Zikir itu diumpamakan satu minuman bagi dia. Dia tinggi maqam ni. Ini kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhalwah, beruzlah ini telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalla bi ghari Hira, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwah ketika mana di gua Hira. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanih. Barang siapa selama 40 pagi ikhlas kerana Allah Ta'ala, nescaya terpancar hikmah daripada hatinya ke atas lidahnya. Daripada hati dia akan diterjemahkan menerusi lidah. Keluarlah mutiara-mutiara dan kata-kata hikmah hasil daripada diterbiahnya dirinya selama 40 hari, iaitu berkhalwah, berzikir, meninggalkan perkara maksiat ini, terpancar hikmahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah yang diambil oleh para ahli ulama berkaitan tentang khalwah. Para ahli ulama menyebut sekurang-kurang beruzlah ini ialah 3 hari 3 malam, kemudian 7 hari, kemudian sebulan, ataupun untuk mereka yang menuju kepada Allah ini, kalau boleh berkhalwah atau beruzlah selama 40 hari menerusi hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tetapi kerana kita ini ada keperluan terpaksa bercampur dengan manusia, maka dibenarkan bergaul dengan manusia, tetapi di sana ada batasan-batasan yang perlu kita jaga supaya kita tidak hanyut ataupun kita tidak terpedaya dengan dunia yang menipu. Pada malam ni kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula seorang manusia itu atas agama sahabatnya dan kekasihnya, yakni bermula manusia itu mengikut ia akan perangai taulannya dan mengikut akan kelakuan taulannya, maka jikalau kelakuan taulannya baik, nescaya mengikut akan kebaikannya itu, dan jikalau ada kelakuan taulan itu jahat, nescaya mengikut akan kejahatannya itu. Maka hendaklah melihat seseorang kamu akan seseorang jadi bertaulan dengan kamu itu, yakni jikalau kamu melihat akan seseorang itu jahat perangainya, maka jangan kamu jadikan akan dia taulan.
Jadi kalau nak bergaul, carilah kawan yang baik, dia kata. Kawan yang membawakan kita kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jadilah kamu sekalian berserta sahabat-sahabat yang baik, orang yang benar, membenarkan kita Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah sarankan wa kunu, hendaklah kalian semua jadi apa? Jadi iaitu jadilah manusia yang berkawan dengan orang-orang yang as-sadiq. Ini adalah merupakan saranan daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada takwa, hasil daripada beriman. Dia akan pilih kawan yang baik. Kalau dia beriman, kalau dia kata dia bertakwa, tapi kawan dengan orang yang boleh menjahanamkan dia, maka takwanya tidak akan kekal dan dia akan hanyut bersama dengan orang ni. Oleh sebab itulah, pilihlah kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah saya huraikan pada pengajian yang lepas, kalau kita nak berkawan, bukan kita ikut cara pakaian kawan kita. Biar kita ada jati diri. Pakaian kita itu, kalau kita berkawan, dia nak meniru pakaian kita. Jangan kawan tu pakai suar sendat-sendat, kita pun ikut sendat-sendat. Maka kita telah kalah dengan kawan. Sepatutnya kita nak tarik kawan jadi baik. Nak tarik kawan ni supaya boleh berzikir, tapi kita pula ikut dia menyanyi pun kita menyanyi. Maka tak betul. Sebab Allah yang sarankan kita kunu ma'as sadiqin. Bukan kita tenggelam bersama dengan mereka. Sepatutnya mereka yang kita selamatkan daripada tenggelam, kita selamatkan ia ke pantai, kemudian kita bersihkan dia, kita didik dia menjadi orang yang terselamat. Ini peranan. Sebenarnya kita kalau nak kawan nak mengajak sahabat-sahabat ke jalan yang lurus, ataupun kita bersahabat sekadar untuk menunaikan hajat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itulah Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengarang kitab Tajul Arus, dan Syekh Ibn Atha' juga mengarang kitab yang terkenal iaitu Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari berkata, idza sahibta abna'ad dunya jazabuka ilaiha. Jikalau kamu bersahabat dengan anak-anak dunia, jazabuka ilaiha. Jazabuka ilaiha, nescaya dia tarik kamu kepada dunia. Kalau kamu kawan dengan orang yang suka kepada dunia, maka sahabat-sahabat yang suka dunia ni, dia tarik kamu, bukan kamu tarik dia. Wa idza sahibta abda al-akhirati jazzabuka ilallah. Sebaliknya, apabila kamu bersahabat dengan anak akhirat, maka dia menarikkan kamu kepada Allah. Sebelum ni sahabat ni tak pernah pakai jubah, dah pandai nak cari jubah. Sebelum ni tak pernah pakai serban, dia pakai serban sekarang. Mula-mula pakai serban, 2 jam nak ikat serban. Sebab apa? Nak pakai serban bertingkat-tingkat. Bukan senang pakai serban tingkat-tingkat tu. Itu pun tak bisa beli kopiah keras. Sekali ikat boleh pakai bila-bila, kecuali dah kotor. Susah nak ataupun pergi tempat khas serban kerana nak bertingkat nampak cantik gitu. Orang pakai ridak, sahabat ni dia pun nak beli ridak, nampak tu. Tak ada ridak, tak apalah, tak ada ridak pun tak apa. Dia kata ambil sejadah lipat-lipat macam ridak, pakai ridak juga begitu. Kenapa ni? Kerana sahabat. Kerana sahabat. Benar kata Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala,
Jika kamu berkawan dengan abna al-akhirah, jazzabuka ilallah, dia akan tarik kamu ke jalan yang diradai oleh Allah. Ini adalah bertepatan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsyarul mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan dikumpulkan atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seseorang di antara kamu perlu meneliti siapakah yang ia nak jadikan teman. Sebagaimana kita memilih untuk diri kita, apa yang kita pilih? Kalau nak makan, kita pilih makanan yang sedap-sedap. Kalau makanan kotor, kita tak nak makan. Nampak banyak lalat, orang kata sedap, sedap kau lah makan, aku tak nak makan. Kita tengok tempat tu kotor, tempat tu tak bersih, dah korek-korek hidung, situlah dipegangnya. Dia pun goreng ayam, pegang tangan kiri, balik kita. Orang kata ayam goreng tu sedap Ustaz, kita pun sampai tengok-tengok dia masak ayam goreng, gaul-gaul dengan tangan kiri, situlah dia pegang najis, situlah dia pegang ayam goreng begitu. Masalamah, kita kata sedap macam mana pun, kau makanlah, aku tak nak makan. Geli kita. Orang walaupun kata dia basuh, basuh pun tak boleh pakai tangan kanan. Tak boleh pakai tangan kanan. Dia uli roti canai guna tangan kiri, balik kita. Apa ni? Sebab kita pilih yang selera kita boleh terima. Begitulah keadaan disebut oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab Tajul Arus. Kalau kamu nak makan, kau pilih makanan yang baik supaya diri kamu jadi baik. Kita makan benda yang berzat supaya badan jadi sihat. Begitulah kalau nak berkawan, maka pilihlah kawan baik supaya iman kamu terpelihara. Kemudian Syekh menyebut wazaujatul hasanah kama takhtaru az-zaujatal hasanah. Sebagaimana juga kamu nak pilih pasangan isteri kamu, cari isteri yang baik-baik. Kita tak nak cari isteri, pilih isteri yang tak tentu arah, perangai tak sedono, hancur kita. Kalau nak jadi isteri kita, kita pilih lama pilih yang terbaik bagi kita supaya dia jaga, dia ni seorang yang menjaga marwah dan boleh jaga kita rasa tenang. Tu Syekh Ibn Atta umpamakan, fakazalika begitu juga dia kata, apabila seseorang ini tidak ada perasaan rasa kasih sayang, melainkan tidak akan rasa kerinduan dengan Allah, dia tidak akan rasa kerinduan kepada Allah, illa man yu'arrifuka tariqa ila Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kamu dapat kawan yang menerangkan dan memperkenalkan kamu macam mana cara jalan nak menuju kepada Allah. Oleh sebab itu Tuan Syekh kita menyebut, pilihlah kawan yang terbaik, pilih kawan yang baik. Ketika itu bolehlah kamu berkawan dengan sahabat-sahabat ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterus lagi kita menyebut, dan jikalau kamu lihat akan dia baik perangainya, kawanlah, dia kata. Kerana apa? Maka jadilah oleh kamu akan dia taulan yang menjinakkan akan kamu di dalam berbuat agama. Kerana kawan baik inilah mendorongkan kita ni kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Lagi ramai kawan yang baik, lagi bagus. Kerana sahabat yang baik ini, dia boleh bagi syafaat di akhirat besok. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istakthiru minal ikhwani fa inna li kulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamati, rawahu Ibnu Najjar. Sabda Nabi SAW,
istaksiru, perbanyakkanlah sekalian kamu, minal ikhwan, daripada sahabat-sahabat yang baik. Fa inna likulli mu'minin, kerana tiap-tiap sahabat yang beriman kepada Allah ini, syafa'atan yaumal qiyamah, dia boleh bagi syafaat pada hari kiamat. Sahabat boleh bagi syafaat. Sahabat yang soleh ni masuk syurga, bila dia masuk syurga, dia tengok sahabat dia ni contohnya terkapai-kapai, maka dia boleh mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, Sianu bin Sianu itu sahabat karib saya, ya Allah, dia sentiasa bersama dengan saya, rajin menolong orang, rajin beribadat, walaupun dia, ya Allah, mula berubah pada akhir ataupun penghujung-penghujung hidupnya, tapi aku mohon padamu, ya Allah, dialah kawan sejati bagiku dunia dan akhirat, maka selamatkanlahnya, ya Allah. Permohonan kawan yang saleh ini dimakbulkan oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah, carilah kawan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, Ibna Adam, laka ma nawaita wa alaika ma iktasabta wa anta ma'a man ahbabta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya Ibna Adam, wahai anak Adam, laka ma nawaita, apa yang kamu niat itulah bagi kamu. Kalau kita niat baik, baiklah. Kalau kita niat contohnya sekarang ni, duduk sini mengaji, dapat ilmu, bertambah amal kita, bertambah taqwa kita, kemudian kita niat pula datang ke masjid nak sembahyang berjemaah, jumpa kawan, mengeratkan hubungan silaturahim, dan jumpa kawan beri salam, mengamalkan sunnah Nabi SAW, banyak pahala. Tadi kita datang pandang jalan menuju ke Masjid Tengkera ni, minta Allah Ta'ala ampun dosa mata, disebabkan kerana kita ni pandang jalan menuju ke masjid, iaitu jalan taqwa, jalan soleh. Bila kita berjalan, pandang jalan, minta ke Allah Ta'ala pandangan kita menuju ke masjid itu, Allah ampun dosa sebelum ini kita pandang benda maksiat. Kita mengaji, pandang kitab, minta ke Allah Ta'ala dengan pandangan kitab yang kita mengaji selama 1 jam, ya Allah, kau ampunlah dosa aku, tengok-tengok benda tak elok tu. Niat, berdasarkan niat. Oleh sebab itulah disebut oleh para sahabat Nabi SAW, ta'allamun niyata, belajarlah kamu bab niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyatu, barangkali amalan itu sedikit, tapi disebabkan niat dia boleh jadi besar, dia boleh jadi banyak. Sama duduk dalam masjid, tapi tak sama pahala. Orang ni niat banyak, orang ni niat sikit. Orang ni niat hanya sekadar nak tunggu waktu, sekadar nak tunggu waktu. Habis masuk waktu, dia semayang. Orang ni dia duduk bukan kerana nak tunggu waktu, dia duduk sambil mendengar, duduk kuliah, menambahkan ilmu, menyaut surah Nabi SAW, menuntut ilmu, banyak dia niat. Nanti semayang pandang tempat sujud, kemudian kita lagi berniat supaya kita ini termasuk golongan yang mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan majlis-majlis ilmu, walaupun sama duduk dengan orang lain, tapi niat kita berbeza-beza, menyebabkan amalan kita ini menjadi banyak dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ibna Adam laka ma nawaita wa alaika ma iktasabta. Wahai anak Adam, apa yang kamu usahakan itulah atas kamu, itulah yang kamu dapat. Bila kita beramal sekarang, kalau banyak kita amal, banyaklah dapat. Kalau kita amal sikit, itulah yang kita dapat. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain. Orang lain pun belum tentu amalan dia banyak. Kita dah mati mengharapkan pahala daripada orang. Orang tu sendiri pun tak tahu pahalanya macam mana. Kita nak pergi sedekah pahala kat orang, kita sendiri pun tak tahu kita ada pahala tak. Kita tak tahu di sisi Allah, layakkah kita ini nak beri pahala kat orang. Betul kita berusaha, kita baca Quran, zikir, kita sedekahkan, tapi kedudukannya layak ke? Layak tak layak itu isi Allah. Contohnya Allah kata tak layak lagi kamu, hanya untuk kamu saja kamu belum layak nak bagi ke orang. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sedemikian rupa, kita harap-harap orang upah dalam kubur kita tak dapat, sebab orang yang nak bagi kat kita Allah tak sampaikan, melainkan untuk diri dia sahaja. Itu di bawah ilmu Allah, di bawah ilmu Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengharapkan orang lain. Maka hendaklah kamu bersiap sedia untuk beramal di muka bumi ini, termasuklah apa yang disebutkan dalam kitab kita ni. Jangan kita bercampur, jangan kita buat benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita. Kena jaga di sudut pergaulan dan sebagainya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadis qudsi, wa anta ma'a man ahbabta. Wahai anak Adam, kamu akan bersama dengan orang yang paling kamu suka. Kalau kita suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok Nabi bersama kita. Kita suka dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka besok akan bersama kita. Kita suka dengan orang-orang yang syuhada, maka kita akan sama dengan mereka. Oleh sebab itulah kita mohon pada Allah Ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Wa hasuna itulah terlebih baik, wa hasuna ulaika itulah terbaik. Mereka itu siapa dia? Minan nabiyyin, lagi was-siddiqin, lagi syuhada, orang yang berjihad fisabilillah, gugur dalam medan peperangan, was-salihin, dan orang saleh. Baik di sudut mana? Rafiqan, rafiq, teman sejati kamu. Lalu kita dengar imam-imam baca doa tu, minta supaya Allah golongkan di kalangan kita, di kalangan orang-orang yang saleh dan berserta dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang yang saleh. Rafiqan, penghujungnya rafiq, mana kawan sejati. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, iaitu kamu berserta orang yang kamu suka atau yang kamu kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah sekalian kamu dengan tali agama Allah. Tali agama Allah inilah kitabullah. Allah menggunakan kalimah jama' wa'tasimu. Mana kita ini mesti cari kawan. Kawan yang mana? Kawan yang berpegang teguh dengan kitab Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpisah daripada berpegang teguh kepada kitab Allah. Wazkuru, dan hendaklah kamu sentiasa berzikir, mengingatkan nikmatallahi alaikum, nikmat yang telah diberikan ke atas kamu. Ini Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Sama balik kita kata, dan murad dengan menjinakkan orang itu. Apa maksud yang disebut
menjinakkan, ataupun disebut dalam bahasa Arab iaitu ulfah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama allafta baina qulubihim, sebagaimana yang telah engkau lembutkan di antara hati-hati mereka. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah menguatkan kamu dengan pertolongannya dan juga dengan orang yang beriman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah telah melembut-lembutkan, menjinakkan di antara hati-hati kamu. Wahai Muhammad, sekalipun kamu telah menjadikan semua apa yang ada dalam bumi ini kamu belanjakan untuk melembutkan hati-hati makhluk ini, tak ada orang boleh lembutkan melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kudrah Allah dan iradah Allah. Allah boleh lembutkan hati semua. Jadi kalimah allafa memberi maksud menjinakkan, iaitu menjinakkan. Apa maksud menjinakkan itu? Maka yang dikehendaki, iaitu murad ni mana yang dikehendaki dengan menjinakkan orang itu, iaitu menyukakan hati manusia dengan hadir ia akan tempat orang yang berbuat jamuan yang mensilakan akan dia, iaitu yang mengajak akan dia, atau hadir ia menghantar jenazah. Ini dia. Kalau kau nak bergaul dengan orang, kenapa? Kerana kita terima jemputan orang, jemputan kenduri. Kenapa? Bila kita terima jemputan orang ni, kita hadir, jadi kita mengeratkan hubungan sesama Islam kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan Allah Subhanahu wa taala amat suka ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah sekalian kamu semua bersaudara mara. Kita tak datang, putus saudara. Orang kata anak dia kenduri, aku datang, aku buat kenduri untuk anak aku, dia tak mau datang. Lain kali aku tak mau datang rumah dia. Putus dah. Nama dia Pak Lebel gitu. Pakai kopiah tinggi-tinggi, tak guna tu, dia kata. Habis so. Oleh sebab itu dibahaskan oleh para ahli ulama dalam bab ini begitu panjang. Ada setengah ustaz-ustaz tok lebay ni, dia tak nak pergi kenduri, umar ni dia kata haram pergi. Ngapa ustaz? Oh, dia pasang muzik. Dia pasang muzik. Dia pasang muzik. Dia kata ada sanding. Dia kata haram. Haram datang. Jangan datang waktu dia pasang muzik. Mudah-mudahan dengan kehadiran dia, kalau dia seorang ustaz, dia hadir, maka dia pun malu-malu Allah, nanti dia hadir pengajian ustaz ni. Lama-lama dia berjinak dengan ustaz ni, besok anak dia yang kedua kahwin, dia tak pandai usul muzik. Kerana dia sudah berjinak dengan ustaz ni, maka dia akan minta pandangan ustaz macam mana ya. Anak saya yang kedua ni saya tak maulah macam yang pertama. Banyak membazir. Ustaz berilah panduan macam mana. Dia orang nak bersanding juga, tapi macam mana nak bersanding ni? Macam mana? Bersanding. Bersanding yang tidak tersasar daripada ajaran.
Adakah bersama duduk berdua-dua ni jadi haram? Tak. Dia tak jadi haram. Sebab suami isteri mana boleh jadi haram. Yang jadi haram tepung tawa kan, ataupun buat benda-benda yang karut marut gitu. Ada tepung tawa berenjih-renjih ni tak ada, apatah lagi tabur beras. Dia sama macam kalau siapa pergi kenduri orang India, bila mana dia nak pusing kan, dia apa, kalau kita duduk dia bagilah kita beras kunyit. Bila sampai kira dah kobol dah tu, pakat semua campak. Hai pun kata macam ni, patutlah orang Melayu pun campak beras. Orang Melayu pun campak beras. Jeffrey pun kalau kita kawan sahabat kita, dia kahwin, dia ajak kita, dia tak Islam, tapi kita kahwin, dia datang. Dia kahwin, kita tak datang. Macam mana? Itu syukri memang tak boleh pakai lah. Dia kata syukri tak boleh pakai. Walaupun satu sekolah dengan saya, dia kata saya kenduri dia, saya datang. Abang dia kahwin, saya datang. Kakak dia kahwin, saya kahwin, dia kata dia tak mau datang. Dia terus blok nombor ni, tak nak kawan lah. Macam mana nak sampai ke Islam? Jadi kalau kita datang kan, kita disebut oleh Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala, kita kalaulah contohnya waktu maksiat tu, kita janganlah kita menumpukan perhatian pada maksiat. Makanan yang dihidang tidak jadi haram, bukan kerana majlis itu ia satu sudut, makan sudut lain, makan sudut lain. Ada setengah ni dia keras, dia tak mau hadir, tak mau hadir. Jadi kalau dia mengajar, orang ni pun tak mau hadir. Sampai bila kita nak sampaikan Islam kepada dia? Oleh sebab itu ulama fiqh dia berbeza sedikit dari sudut pandangan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, inna ahabbakum ilallahi azza wa jalla alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Sesungguhnya yang paling dicintai Allah kepada kamu ialah orang yang berjinak-jinak. Jadi kita jinak-jinak dengan orang ni supaya mereka ni boleh sama-sama kita menuju ke alam, ataupun hadir ke mana. Dah nak azan ke? Belum? 2 minit lagi. Ataupun kita kerana nak menghantarkan jenazah dan hadir ia akan orang sakit, kerana ziarah orang sakit dan barang sebagainya yang menjinakkan manusia. Itu tujuan. Dan menyukakan akan dia yang memberi manfaat akan agamanya itu. Ini dia niatnya. Tujuannya adalah untuk Islam. Bersalahan jika tiada memberi manfaat akan agama. Kalaulah kita hadir tak dapat memberi manfaat apa-apa, maka bersunyi itu telah afdal daripada bercampur dengan manusia itu. Berkhalwah itu adalah terlebih baik. Oleh sebab itu berkhalwah ini dia juga mempunyai syarat-syarat dia. Syarat dia ada 20 syarat disebut oleh ulama. Di antaranya an yakuna mustayqizan li a'daihil arba'ah. Jadi kalau kita nak berkhalwah, bukan khalwah saja, tapi perlu kita jaga daripada musuh-musuh yang 4: syaitan, dunia, hawa dan nafsu. Kalau kita berkhalwah tapi tak ada buat apa-apa pun, tak guna berkhalwah. Khalwah untuk kita ni jauhkan kita daripada syaitan, daripada dunia, hawa dan nafsu. Supaya bila kita jaga adab ni, kita ada cas bateri namanya. Bila dia tercas, bertambah baik. Tapi bila berkhalwah, disebut dalam kitab kita ni, jangan sampai tinggal semayang berjemaah dan semayang Jumaat. Kita sambung selepas azan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Tuan Syekh kita, jika tiada memberi manfaat akan agamanya, bila dia bergaul-bergaul ni tak memberi manfaat sudut agamanya, maka bersunyi itu terlebih afdal daripada bercampur dengan manusia. Kerana kalau kita bercampur ni, lagi banyak buat dosa. Sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal tajuk Arus, menyebut man aksara min mujalasati ahli hadzal zaman faqad ta'arrada li ma'siyatillah. Barang siapa banyak duduk dengan orang di zaman ini, mana suka lepak sana, lepak sini, faqad ta'arrada li ma'siyatillah, sesungguhnya dia terdedah kepada maksiat kepada Allah. Siapa banyak duduk beserta orang zaman sekarang ni, maka dia terdedah kepada maksiat kepada Allah. Apa maksudnya? Syekh Ibn Athaillah Sakandari menyebut sedemikian rupa, kerana bang siapa banyak lepak-lepak dengan orang zaman sekarang ni, terdedah kepada maksiat. Apa maksiatnya? Mengumpat. Apa maksiatnya? Hatkil a'rad, iaitu menjatuhkan maruah orang, lekeh orang, kutu orang, hina orang. Wal hiq wal hasad, dengki, hasad, macam-macam, kutuk. Ini kalau kita bercampur, campur sini. Sini mula ramai, ada 4 orang. Kemudian ada 2-3 orang dah balik dah. Ada nak ambil anak, adalah macam-macam, tinggal dia seorang. Pindah pula tempat lain pula. Tadi dah ngata orang, pindah pula tempat lain. Pindah meja lain pula. Lagi banyak lah. Oleh sebab itu Tuan Syekh mengingatkan kepada kita, sekiranya dengan bercampur itu menyebabkan kamu banyak melakukan maksiat kepada Allah, mengutuk orang, mengata orang, mengumpat orang, mencaci orang, hasad, dengki dan sebagainya, maka berkhalwah itu lebih baik. Mana kalau kita balik rumah, berkhalwah itu lebih baik daripada banyak bercampur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Tuan Syekh kita menyebut, dan yang kelima, hudurul jumu'ati fala budda minhu wa hudurul jama'ati fi sairis salawati aidan la rukhsata. Kena tambah la. Kitab ada la. La rukhsata. Saya rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, la rukhsata. Sebab terjemahan dia tak ada terjemah la. Kitab saya ni dia tak ada la. Kitab Jawi ni, Rumi ada la. Tak ada juga. Ada la rukhsata. Ada. Jawi ni tak ada la. La rukhsata fi tarkihi illa li khawfi dararin zahirin yuqawimu ma yafutu min fadilatil jama'ati wa yazidu alaihi wa zalika la yattafiqu illa nadiran wa kadzalika fi huduril imlaki wad da'awati wal amlakat wad da'awati sawabun min haisu annahu idkhalu sururin ala qalbin muslimin. Maksudnya, adapun menghasilkan pahala bagi dirinya. Apa maksud dia ni dapat pahala? Maka iaitu dengan sebab hadir ia akan janazah. Itu dia antara yang boleh mendapatkan pahala. Pergi sama-sama kita menguruskan janazah, dapat pahala. Semayang janazah lagi besar pahala. Semayang janazah dapat pahala.
mengiringi pun dapat pahala, gitu. Sama-sama angkat pun dapat pahala, banyak dapat pahala. Mandi pun dapat pahala, tolong semayang pun dapat pahala, tolong angkat nanti pun dapat pahala, banyak pahala. Oleh sebab itu, untuk dapat pahala, hadir dan mengunjung akan orang yang sakit. Ni kalau orang sakit, kita pergi ziarah, dapat pahala. Sebab yang mendatangkan sakit, yang menyembuhkan Allah. Bismillah syafi Allah. Bila kita ziarah orang sakit, ingat kalau kita sakit besok, habis semua tak boleh buat. Ya Allah, kau sihatlah aku ya Allah. Umur aku ni muda lagi ni. Sekarang ni macam-macam dah. Pinggang sakit, urat belikat tenggelam, macam-macam. Sakit tengkuk. Sakit tengkuk, orang kata kentuk nanti ketuk dengan bantal. Dah seminggu dah dia kata. Nak ketuk bantal, macam mana? Dia kata, bantal tak boleh jemur hari-hari hujan. Hari-hari hujan, orang kata pergi jemur bantal. Nak jemur macam mana? Basah je. Sebab hujan. Itu aku tengkuk sakit dah. Sakit tengkuk pun sudah rasa sakit, belum lagi sakit azab Allah. Oleh sebab itu bila orang ni sakit, maka dia mengingatkan Allah, Allah, macam-macam lah dia jabi. Bismillah, Bismillah. Sebelum ni tak ajak Bismillah lah. Kerana sakit ni macam Bismillah. Ustaz Syukri kata baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kena bisul. Baca Bismillah, Bismillah. Ini bisul ni besar. Ustaz Syukri kata baca Bismillah. Kullu nafsin za'iqatul maut, maut, maut. Semua yang hidup itu akan mati. Kau matilah wahai bisul. Mati, mati, mati. Mati pula bisul tu. Mati, mati bisul. Ingat Allah. Daripada tak baca Quran, jadi baca Quran. Sama balik kita. Dan lagi nak dapat pahala. Dan hadir semayang 2 hari raya, itu dapat pahala. Adapun hadir Jumaat, maka iaitu tak dapat tiada daripadanya. Jumaat mesti datang. Oleh sebab itu, walaupun kita bersuluk, semayang Jumaat tidak boleh ditinggalkan. Disebut oleh Al-Imam Aminul Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, syarat-syarat orang yang bersuluk ni. Syarat yang ke-13, al-muhafazatu 'alal jumu'ati wal jama'ati. Orang yang bersuluk, dia tak boleh tinggal sembahyang Jumaat dan juga sembahyang berjamaah. Fa innal murada al-'azam minal khalwati mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana yang dimaksudkan kita berkhalwah bersuluk ni adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersuluk, tak sembahyang jemaah. Bila kita bersuluk, tak sembahyang Jumaat. Syaitan. Kita terpedaya dengan syaitan. Ni Syekh Aminul Kurdi kata, tujuan suluk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat. Tiba kita pula di Malaysia ni, bersuluk tak sembahyang jemaah dah. Tapi saokok boleh waktu suluk. Tempat suluk ni dia ada tempat dia tutup dengan kain. Kalau dulu dengan kelambu. Satu masjid ni penuh. Ini kelambu. Kita tengok ada kotak rokok ada. Suluk isap rokok. Semayang tak boleh, isap rokok boleh. Ini kacau. Ini suluk, terpedaya dengan syaitan. Tujuan suluk adalah untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Syekh kita menyebut, jangan sampai tinggalkan sembahyang Jumaat. Dan jangan sampai tinggalkan sembahyang fardu. Sebab apa? Jangan dia kata tak dapat tiada daripadanya, mesti sembahyang Jumaat dan hadir sembahyang fardu jamaah dalam segala sembahyang fardu yang 5 waktu. Nampak ni ulama tasawuf betul. Ni taklah berzikir dalam rumah sini, nak bergegar rumah, masjid Tengkera pun tak nak datang.
Orang kata ustaz ada dekat Tengkera tu, orang bersuluk. Oh, siapa syekhnya? Anak tak pernah dengar. Oh, hebat syekh tu, orang negeri lain pun datang. Tapi bila tanya tu Imam Tengkera, kenal Ustaz Alias? Tahulah Ustaz, pernah dengar, tapi orang ni tak pernah datang masjid. Tak pernah datang. Jumpa Tok Syekh. Tok Syekh, kenapa tak semayang kat Masjid Tengkera? Oh, kami punya cara zikir tak sama dengan Masjid Tengkera. Tak sama? Masjid Tengkera. Kita orang cara lain, dia cara lain. Imam Masjid Tengkera tak sampai Sidratil Muntaha takbiratul ihram. Ini selalu kita dengar golongan tarikat. Sidratil Muntaha apa? Kita kata Tok Syekh, tinggalkan sembahyang berjemaah, tinggalkan sembahyang Jumaat. Sidratil Muntaha apa? Syekh kita sebut Sairul. Sembahyang Jumaat tak boleh ditinggalkan. Sembahyang berjemaah iaitu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kena faham ni kalau nak cari syekh-syekh ni. Qala al-musannif rahimahullahu taala, itu pun tiada dimudahkan meninggal akan dia. Nampak dia? Tak boleh tinggalkan sembahyang berjemaah, tak boleh tinggal sembahyang Jumaat apatah lagi. Melainkan kena takut darurah yang zahir yang melawan ia akan yang luput daripada kelebihan sembahyang berjemaah itu dan lebih lagi atasnya, dan demikian tiada muwafaqah kan akan demikian itu melainkan nadir, yakni sedikit saja. Melainkan ada kemudaratan, tak boleh sembahyang jemaah kerana takut penyakit menjangkit. Itu ya. Jemaah tak boleh ramai, tak boleh lebih daripada 20 orang. Adalah alasan yang kukuh, tak boleh datang sembahyang. Tapi kalau tak ada alasan yang kukuh, dibenarkan, maka kena hadir. Kena hadir. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.